Baiklah, sekarang saya akan membentangkan pengenalan kami. Okey. Dalam kehidupan seharian, individu berhadapan dengan pelbagai cabaran yang memerlukan keupayaan mengurus emosi serta menyesuaikan diri dalam hubungan sosial. Keupayaan ini menjadi semakin penting pada fasa remaja dan dewasa muda kerana tempoh ini melibatkan emosi, tekanan sosial dan tanggungjawab baru. Dalam konteks ini, kecerdasan emosi dan faktor gender merupakan dua elemen yang berpotensi mempengaruhi keberkesanan penyelesaian sosial seseorang, khususnya dalam kalangan pelajar. Okay. Gender merujuk kepada peranan, sikap dan tingkah laku yang dibentuk oleh masyarakat terhadap lelaki dan perempuan. Berbeza dengan jantina yang bersifat biologi, gender lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Ini merujuk kepada Santrox 2019. Kecerdasan emosi merujuk kepada keupayaan mengenal pasti, memahami dan mengawal emosi serta orang lain, yang seterusnya membantu individu bertindak secara sesuai dalam situasi sosial. Okay. Kecekapan ini berkait rapat dengan penyelesaian sosial, ya, kebolehan berinteraksi secara positif, mematuhi norma sosial dan membina hubungan interpersonal yang sihat dalam persekitaran seperti keluarga, sekolah, universiti dan tempat kerja. Okay, sehubungan itu, laporan ini menganalisis 5 artikel berkaitan pengaruh kecerdasan emosi terhadap penyelesaian sosial serta perbandingan lelaki dan perempuan dalam kalangan pelajar. Laporan ini bertujuan untuk memberi gambaran isu dan kepentingan, menghuraikan kaedah serta dapatan utama kajian terpilih dan membincangkan teori yang berkaitan bagi menerangkan bagaimana individu menyesuaikan diri terhadap cabaran psikososial. Sekian. Salam sejahtera. Nama saya Aurelian Hendri, nomor matriks BP 24110193. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang analisis artikel kajian kami, yaitu yang pertama, artikel pertama kami yaitu Emotional Intelligence and Social Adjustment Among Teenage Students oleh Samaraja dan Puspawati. Tujuan kajian ini ialah untuk mengkaji hubungan antara kecerdasan emosi dan penyelesaian sosial dalam kalangan pelajar remaja, serta untuk memahami perbedaan kecerdasan emosi dan penyelesaian sosial berdasarkan beberapa pemboleh ubah, seperti jantina, lokasi sekolah, dan latar belakang keluarga. Sampel kajian merupakan 300 pelajar sekolah menengah dari 9 dari 8 buah sekolah di sekitar Kotturu, daerah Wijaya, Karnataka, India. Sampel ini terdiri daripada pelajar laki dan perempuan dari luar bandar dan bandar. Kaedah yang digunakan ialah kajian tinjauan normatif dengan menggunakan persampelan rawat mudah. Data dikumpul melalui 2 skala yang dibangunkan dan disahkan oleh penyelidik, yaitu skala kecerdasan emosi dan skala penyelesaian sosial. Data dianalisis menggunakan ujian T, ANOVA, dan korelasi Pearson. Berdasarkan kajian yang dijalankan, dapatan yang paling utama dan menonjol berkaitan dengan perbezaan mengikut jantina ini yang didapati. Kajian ini jelas menunjukkan bahwa terdapat jurang yang signifikan antara pelajar lelaki dan perempuan dari sudut kecerdasan emosi dan penyelesaian sosial. Dalam kajian ini, pelajar lelaki didapati mempunyai tahap kecerdasan emosi yang lebih tinggi, dan perempuan pula lebih unggul dalam aspek penyelesaian sosial. Jadi perbezaan ini mencadangkan bahwa perkembangan sosial emosi pelajar semasa remaja sangat dipengaruhi oleh faktor jantina. Kontras yang menarik ini menunjukkan bahwa walaupun pelajar lelaki mungkin lebih mahir mengenali, memahami, dan mengurus emosi diri, pelajar perempuan pula lebih berkesan dalam mengaplikasikan kemahiran tersebut untuk menyesuaikan diri dalam interaksi dan norma sosial. Jadi pola ini mungkin berpunca daripada cara bersosialisasi yang berbeza serta tekanan dan harapan masyarakat yang tidak sama terhadap remaja lelaki dan perempuan di India. Justru penemuan ini menekankan kepentingan pendekatan pendidikan yang peka dan spesifik mengikut jantina bagi memastikan pembangunan sosio-emosi yang holistik untuk semua pelajar. Pada bahagian saya pula, artikel yang saya akan ulaskan ialah Moderating Effect of Gender and Age on the Relationship Between Emotional Intelligence with Social and Academic Adjustment Among First Year University Student yang dikarang oleh Nul Asniza Ishak Daitawi, Yahya Saleh Ibrahim dan Farid Mustafa pada tahun 2011. Kajian ini memberi tumpuan kepada peranan kecerdasan emosi dalam penyesuaian pelajar universiti tahun pertama.
Kajian ini dilaksanakan berikutan kepentingan fasa peralihan pelajar dari alam persekolahan ke alam universiti yang sering melibatkan cabaran dari aspek sosial dan akademik. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk menilai sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan penyesuaian sosial serta penyesuaian akademik dalam kalangan pelajar universiti. Selain itu juga, kajian ini turut meneliti kesan faktor jantina dan umur sebagai pemboleh ubah moderator terhadap hubungan antara kecerdasan emosi dan penyesuaian pelajar. Sampel kajian ini terdiri daripada 289 orang pelajar universiti tahun pertama, iaitu melibatkan 148 orang pelajar lelaki dan 141 orang pelajar perempuan. Dari segi umur pula, responden dibahagi kepada dua kategori utama, iaitu pelajar berumur antara 18 hingga 25 tahun dan pelajar berumur 26 tahun ke atas. Pemilihan sampel ini bertujuan untuk menilai perbezaan tahap penyesuaian pelajar berdasarkan faktor jantina dan umur. Kajian ini dijalankan di dua buah universiti yang terletak di wilayah Aibid, Utara Jordan yang mewakili institusi pendidikan tinggi di kawasan tersebut. Dari aspek metodologi pula, penyelidik menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kaedah tinjauan soal selidik. Dua instrumen utama yang telah digunakan yaitu Emotional Intelligence Appraisal bagi mengukur tahap kecerdasan emosi pelajar dan Student Adjustment to College Questionnaire untuk menilai tahap penyesuaian sosial dan akademik pelajar. Data yang dikumpul kemudiannya dianalisis menggunakan analisis korelasi dan structural equation modeling bagi menguji hubungan antara pemboleh ubah serta kesan moderator jantina dan umur. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tiada hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan penyesuaian sosial maupun penyesuaian akademik pelajar universiti tahun pertama. Selain itu, faktor jantina tidak didapati sebagai pemboleh ubah moderator yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara kecerdasan emosi dan penyesuaian pelajar. Hal ini telah menunjukkan bahawa hubungan tersebut adalah serupa bagi pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Secara keseluruhannya, kajian ini menyimpulkan bahawa kecerdasan emosi bukanlah faktor utama yang mempengaruhi penyesuaian sosial dan akademik pelajar universiti tahun pertama, sekaligus mencadangkan bahawa faktor-faktor lain perlu diberi perhatian dalam usaha membantu pelajar menyesuaikan diri dengan persekitaran universiti. Seterusnya, saya akan menerangkan artikel yang ketiga iaitu Gender Differences in Emotional Intelligence and Social Adjustment Among School Students oleh Asha Sachin HR dan Dr. Sunil Kumar 2025. Tujuan kajian ini ada dua, iaitu yang pertama untuk mengkaji hubungan kecerdasan emosi dengan masalah penyesuaian sosial dan yang kedua untuk menilai sama ada jantina mempengaruhi hubungan tersebut. Fokus penyesuaian sosial adalah pada rakan sebaya, penglibatan aktiviti dan kawalan emosi semasa situasi sosial. Dari segi sampel, kajian melibatkan 100 orang pelajar sekolah menengah iaitu 50 lelaki dan 50 perempuan berumur 17 hingga 19 tahun. Kajian ini dijalankan di sekolah-sekolah sekitar Kerala, India. Untuk reka bentuk dan kaedah, kajian ini berbentuk kuantitatif, menggunakan tinjauan survey dan bersifat korelasional. Persampelan yang digunakan ialah accidental sampling dan analisis dibuat menggunakan SPSS melalui korelasi dan ujian T. Dapatan kajian menunjukkan pelajar dengan kecerdasan emosi lebih tinggi cenderung mempunyai kurang masalah penyesuaian sosial. Hubungan kecerdasan emosi dan penyesuaian sosial juga lebih ketara dalam kalangan pelajar perempuan berbanding lelaki. Secara ringkas, perempuan lebih baik dari segi penyesuaian sosial manakala lelaki lebih banyak masalah penyesuaian sosial. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan kecerdasan emosi penting dalam penyesuaian sosial dan jantina boleh mempengaruhi kekuatan hubungan tersebut. Seterusnya saya akan membincangkan analisis artikel keempat yang bertajuk Emotional Intelligence and Social Adjustment Among Adolescents of Arunachal Pradesh oleh Riba Sharma dan Padu pada tahun 2024. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara kecerdasan emosi dengan penyesuaian sosial dalam kalangan remaja. Selain itu, kajian ini juga meneliti perbezaan kecerdasan emosi dan penyesuaian sosial berdasarkan jantina. Dari segi kaedah kajian, penyelidik menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kaedah tinjauan soal selidik. Instrumen yang digunakan ialah Emotional Intelligence Scale dan Adjustment Inventory for School Students. Data analisis menggunakan statistik deskriptif, ujian perbezaan jantina serta analisis korelasi. Untuk sampel kajian, responden terdiri daripada pelajar sekolah menengah atas, melibatkan pelajar lelaki dan perempuan daripada beberapa sekolah kerajaan dan swasta di daerah Papum Pare, Arunachal Pradesh, India. Kajian ini dijalankan dalam persekitaran sekolah.
Dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan negatif yang kuat antara kecerdasan emosi dan masalah penyelesaian sosial. Ini bermaksud semakin tinggi kecerdasan emosi, semakin baik penyelesaian sosial pelajar. Selain itu, kajian mendapati pelajar perempuan mempunyai tahap kecerdasan emosi yang lebih tinggi berbanding pelajar lelaki dan mereka juga menggunakan penyelesaian sosial yang lebih baik. Namun begitu, perbezaan penyelesaian sosial mengikut jantina tidak signifikan secara statistik. Kesimpulannya, kajian ini menekankan kepentingan kecerdasan emosi dalam membantu remaja menyesuaikan diri secara sosial terutamanya dalam konteks persekitaran sekolah. Okay, seterusnya saya akan membentangkan artikel kelima iaitu Study of Relationship Between Emotional Intelligence and Social Adjustment. Okay. Artikel ini ditulis oleh Mishra. Okay. Tujuan kajian adalah untuk mengkaji hubungan antara kecerdasan emosi dan penyelesaian sosial dalam kalangan pelajar, pendidik tinggi serta perbezaan berdasarkan jantina dan fakulti. Okey, sampel kajian diambil dari 269 pelajar peringkat sarjana iaitu dari fakulti sains sebanyak 150 dan sains sosial sebanyak 119 di mana lelaki seramai 168 dan perempuan seramai 101. Okey, lokasi kajian adalah berada di Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad, India. Okay, kaedah kajian yang digunakan adalah kaedah tinjauan, di mana instrumen yang digunakan adalah ROQAN, Emotional Intelligence Test and Social Adjustment Inventory, dan untuk menganalisis kajian ini kami gunakan ujian T dan korelasi dan regresi. Okay, bagi dapatan utama pula, tiada perbezaan signifikan berdasarkan jantina dan fakulti. Hubungan positif yang tinggi antara kecerdasan emosi dan penyelesaian sosial. Penyelesaian sosial merupakan peramal signifikan kepada kecerdasan emosi. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya masuk ke bahagian 3.0 iaitu perbincangan, dan untuk 3.1 saya akan bandingkan 5 kajian dalam topik gender dan tingkah laku sosial. Secara umum, kelima-lima kajian menunjukkan kecerdasan emosi berkait rapat dengan penyesuaian sosial. Individu yang lebih mampu mengenal dan mengawal emosi biasanya lebih mudah untuk menyesuaikan diri dalam hubungan sosial. Namun, kesan jantina tidak konsisten sepenuhnya kerana ia bergantung pada konteks dan peringkat umur responden. Secara keseluruhan, jantina berpotensi mempengaruhi tingkah laku sosial melalui penyesuaian sosial seperti interaksi rakan sebaya, penglibatan aktiviti dan kawalan emosi. Dalam konteks sekolah iaitu remaja, perbezaan gender lebih jelas iaitu perempuan cenderung lebih adaptif dan penyesuaian sosial lebih baik, manakala lelaki lebih banyak menghadapi masalah penyesuaian sosial. Tetapi dapatan ini tidak konsisten sepenuhnya kerana ada kajian yang menunjukkan bahawa kecerdasan emosi lelaki lebih tinggi tetapi perempuan memiliki penyesuaian sosial yang lebih baik. Ini menunjukkan bahawa kecerdasan emosi yang tinggi tidak semestinya terus menghasilkan tingkah laku yang sosial yang lebih baik sebab ia bergantung kepada cara kemahiran emosi yang digunakan dan faktor sosial sekeliling. Dalam konteks universiti, kesan gender adalah lebih kabur iaitu tiada beza signifikan di antara kecerdasan emosi dan penyesuaian sosial mengikut jantina seperti dalam kajian Mishra, dan jantina bukan moderator seperti yang dilaporkan oleh Nur Aniza et al. 2011. Kesimpulannya, pengaruh gender terhadap tingkah laku sosial adalah kontekstual dan dipengaruhi oleh peringkat perkembangan serta persekitaran. Untuk 3.2, saya akan menerangkan strategi penyesuaian yang digunakan oleh responden berdasarkan 5 kajian. Penyesuaian sosial boleh berlaku melalui 2 strategi utama iaitu strategi dalaman seperti kawal emosi, sedar emosi diri, kawal impuls dan urus tekanan. Dan yang kedua iaitu strategi luaran seperti kemahiran sosial, empati, komunikasi, kerjasama dan hubungan rakan sebaya. Berdasarkan Chamaraja dan Koch Rekar 2024, pelajar lelaki lebih menonjol dari segi kecerdasan emosi yang menggambarkan penggunaan strategi dalaman. Manakala pelajar perempuan lebih baik untuk penyesuaian sosial menunjukkan strategi luaran yang berorientasikan hubungan adalah lebih dominan. Seterusnya, Sajin dan Kumar 2025 dan Riba et al. 2024 menunjukkan kecerdasan emosi mengurangkan masalah penyesuaian. Dalam 2 kajian ini, perempuan lebih berkesan menggunakan regulasi emosi dan empati, manakala lelaki lebih terdedah kepada masalah penyesuaian.
Dalam konteks universiti, Nur Azniza et al. 2011 menekankan self-awareness dan relationship management, tetapi hubungan di antara kecerdasan emosi dan penyesuaian adalah tidak signifikan. Jadi, pelajar mungkin memerlukan strategi tambahan seperti sokongan kampus dan adaptasi akademik. Akhir sekali, untuk Mishra 2015, Mishra 2015 menunjukkan bahawa kedua-dua jantina menggunakan strategi yang hampir sama iaitu mengurus emosi dan menggunakan kemahiran sosial. Kerana perbezaan gender tidak begitu ketara pada peringkat pengajian tinggi. Kesimpulannya, strategi penyesuaian boleh dilihat melalui strategi dalaman dan luaran. Dan perbezaan gender lebih jelas dalam sekolah tetapi semakin kurang ketara dalam universiti. Seterusnya, saya akan membincangkan 3.3 iaitu teori asas dan pengaplikasian teori yang berkaitan dengan kecerdasan emosi dan perkembangan sosial berdasarkan 3 tokoh utama iaitu Goleman, Bandura dan Erikson yang digunakan dalam kajian kami. Pertama, teori Goleman tahun 1995 yang membincangkan kecerdasan emosi. Menurut Goleman, kecerdasan emosi merangkumi 5 komponen utama iaitu kesedaran diri, pengurusan diri, motivasi, empati dan kemahiran sosial. Individu yang mempunyai tahap kecerdasan emosi yang tinggi biasanya lebih mampu mengawal emosi serta menyesuaikan diri dalam hubungan sosial. Sebaliknya, tahap kecerdasan emosi yang rendah boleh menyebabkan masalah penyesuaian sosial. Kedua, teori Bandura tahun 1977 yang membincangkan pembelajaran sosial. Bandura menyatakan bahawa tingkah laku dipelajari melalui pemerhatian dan peniruan. Dalam konteks emosi, perbezaan antara lelaki dan perempuan dapat dilihat melalui latihan dan pendedahan sosial. Contohnya, perempuan biasanya lebih empati dan mahir dalam kemahiran sosial, manakala lelaki lebih cenderung mengawal emosi dan menjadi berdikari. Ketiga, teori Erikson tahun 1968 yang membincangkan perkembangan psikososial. Erikson menekankan bahawa setiap peringkat kehidupan mempunyai cabaran psikososial tersendiri. Pada peringkat remaja, individu berhadapan dengan isu identiti diri, manakala pada peringkat dewasa awal, fokus adalah kepada pembentukan hubungan intimate dan sokongan sosial. Kecerdasan emosi membantu individu mengatasi tekanan dan membina hubungan yang bermakna. Seterusnya, pengaplikasian teori. Dari segi pengaplikasian teori Goleman digunakan dalam program sosio-emosi bagi meningkatkan kesedaran diri, empati dan kemahiran sosial dalam kalangan individu. Teori Bandura pula diaplikasikan melalui latihan empati dan kawalan emosi dengan mengambil kira perbezaan jantina bagi membantu pembentukan tingkah laku sosial yang positif. Manakala teori Erikson pula diaplikasikan dengan menyesuaikan intervensi mengikut peringkat perkembangan, contohnya membantu remaja membina identiti diri dan membantu dewasa awal membina hubungan sosial yang sihat. Secara keseluruhan, ketiga-tiga teori ini saling melengkapi dalam memahami perkembangan emosi dan sosial individu, serta boleh diaplikasikan secara praktikal dalam pendidikan dan pembangunan sosial. Oke, seterusnya, cadangan untuk mengelakkan perbezaan yang ketara antara gender. Berdasarkan perbincangan 5 kajian yang analisis, perbezaan gender dalam kecerdasan emosi dan penyesuaian sosial bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak. Sebaliknya, dipengaruhi oleh proses sosialisasi, persekitaran pendidikan, dan sokongan sosial. Oleh itu, terdapat beberapa cadangan yang boleh dikemukakan bagi mengurangkan jurang perbezaan yang ketara antara lelaki dan perempuan dalam aspek penyesuaian sosial ini. Antaranya ialah menyarankan institusi pendidikan seperti sekolah melaksanakan program pembangunan kecerdasan emosi secara menyeluruh tanpa bias gender. Program diberikan secara sistematik kepada semua pelajar. Pendekatan ini penting bagi mengelakkan stereotip gender, contohnya anggapan bahwa perempuan lebih emosional manakala lelaki perlu menahan perasaan. Apabila kedua-dua jantina diberikan ruang dan kemahiran yang sama untuk memahami serta mengekspresikan emosi secara sehat, perbezaan dalam penyesuaian sosial dapat diminimumkan. Selain itu, peranan keluarga dan sokongan sosial juga perlu diberi penekanan. Ibu bapa digalakkan untuk mendidik anak-anak tanpa menghadkan apresiasi emosi berdasarkan jantina. Sokongan emosi, komunikasi terbuka dan bimbingan yang konsisten daripada keluarga juga dapat membantu pelajar membina asas kecerdasan emosi yang kukuh sejak awal.
Sekaligus, hal ini dapat mengurangkan perbedaan penyesuaian sosial antara lelaki dan perempuan apabila mereka berada di peringkat remaja atau dewasa muda nanti. Oleh itu, usaha untuk mengelakkan perbedaan yang ketara antara gender dan dalam kecerdasan emosi dan penyesuaian sosial memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, persekitaran sosial, dan sokongan keluarga. Dengan memberikan peluang dan sokongan yang sama kepada lelaki dan perempuan untuk membangunkan kemahiran emosi dan sosial, penyesuaian sosial pelajar dapat dipertingkatkan secara lebih seimbang dan berkesan. Secara keseluruhannya, kajian ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosi memainkan peranan yang penting dalam membantu pelajar menyesuaikan diri secara sosial dalam pelbagai persekitaran. Pelajar yang mampu memahami dan mengawal emosi diri didapati lebih mudah membina hubungan sosial yang positif serta kurang mengalami masalah interpersonal. Perbezaan jantina turut mempengaruhi penyesuaian sosial, khususnya dalam kalangan pelajar sekolah, di mana pelajar perempuan lebih menonjol dari segi empati dan kemahiran sosial. Manakala pelajar lelaki lebih cenderung menggunakan kawalan emosi dan bersikap lebih berdikari. Namun, perbezaan ini semakin berkurang di peringkat universiti kerana faktor umur. Kematangan emosi dan pengalaman hidup menjadi lebih dominan. Oleh itu, usaha berterusan daripada pihak sekolah, universiti dan keluarga amat penting untuk membangunkan kecerdasan emosi pelajar secara menyeluruh tanpa membezakan jantina.